Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan terutama sekali kepada ahli Dewan Speaker Majlis, pihak pembangkang yang berwibawa serta hadirin sekalian. Saya Nur Syakira binti Abdul Rahman selaku Perdana Menteri pertama bagi pihak kerajaan pada hari ini ingin memberikan tajuk ulasan berkaitan mengenai tanpa buruh asing negara tidak akan maju. Yang mengulas kepada tajuk pada hari ini adalah lebih baik sekiranya saya memberikan definisi ringkas mengenai beberapa perkataan yang patut kita ringkaskan agar menjadi lebih mudah untuk difahami dan lebih mudah untuk pihak pembangkang mengerti akan tajuk pada pagi ini. Berdasarkan carian umum yang mana saya dapati daripada Dewan Bahasa dan Pustaka, buruh asing itu sendiri membawa maksud kepada seseorang individu yang datang daripada negara ke negara lain untuk bekerja dan mendapatkan upah. Sebagai contoh, bagi buruh asing, seorang warga Indonesia berhijrah ataupun masuk ke dalam Malaysia untuk bekerja sebagai buruh, maka ia digelar sebagai buruh asing dan ia bekerja dan menyumbangkan tenaga kerjanya serta mendapatkan upah daripada pihak majikan yang ada di Malaysia. Manakala bagi definisi perkataan maju, iaitu negara maju. Negara maju ini ialah negara yang kaya yang sebahagian besar ekonominya bergantung pada industri dan penduduknya menikmati taraf hidup yang tinggi. Maka secara ringkasnya dua perkataannya itu, iaitu buruh asing dan negara maju, itu boleh difahami dengan lebih jelas bagi kita menyelusuri tajuk perdebatan kita pada pagi ini. Okey, tanpa membuang masa, mari kita masuk kepada isi pertama daripada pihak kerajaan yang mana rujukan yang telah saya baca daripada Jurnal Ekonomi Malaysia yang ditulis oleh Rahma Ismail pada tahun 2003 mengatakan bahawa kesan daripada kemasukan buruh asing ini telah menyebabkan wujudnya pasaran buruh itu terbahagi kepada dua, iaitu dikenali sebagai dualism dalam pasaran buruh. Okey, pasaran buruh yang pertama dikenali sebagai pasaran buruh premier yang membawa ataupun yang bercirikan pekerjaan yang stabil, upah yang tinggi, berkesatuan, suasana kerja yang menyenangkan dan risiko yang kerja yang agak rendah. Manakala bagi pasaran buruh sekunder, iaitu yang bercirikan pekerjaan yang tidak menentu, upah yang rendah, suasana yang tidak menyenangkan. Bagi dualism dan pasaran buruh itu, maka terdapat contoh bagi di Malaysia, kemasukan buruh asing daripada berbagai negara itu telah lama pun berlaku. Namun bagi import pekerja daripada Indonesia, ia bermula pada pertengahan tahun 1980-an apabila termeterainya perjanjian Malaysia dan Indonesia di Medan pada tahun 1984. Tujuan kemasukan ini adalah untuk mengisi kekosongan ataupun kekurangan tenaga kerja di dalam sektor pertanian, khususnya di perladangan. Hal ini kerana kekurangan yang telah berlaku itu telah menyebabkan pengeluaran dari segi sektor itu telah pun berkurang. Bagi dilihat berdasarkan kajian yang telah dilakukan oleh United Planters Association of Malaysia (UPAM), telah menemukan yang mana subsektor bagi peladangan getah dan kelapa sawit telah mengalami kerugian sebanyak RM370 juta antara tahun 1980-an hingga 1985.
ekoran daripada kekurangan pekerjaan. Maka dapat kita lihat hal ini jelas mengatakan bahawa bukan sekadar sektor perladangan ataupun pertanian yang mengalami kekurangan, namun sektor pembuatan juga di bidang operator dan teknikal juga turut merasa tekanan apabila kekosongan pekerjaan itu tidak mahu diisi oleh pekerja tempatan. Hal ini kerana adalah disebabkan oleh segi faktor upah yang rendah diberikan. Berikutan daripada penekanan kenaikan upah itu, maka Malaysia telah pun membuka pasaran buruh kepada seluruh buruh asing yang ada dari berbagai negara untuk masuk ke Malaysia seperti Indonesia, Filipina dan Bangladesh. Berdasarkan apa yang pihak kami katakan tadi, maka kami daripada pihak kerajaan dengan ini mengatakan kami menyokong usul yang mana tanpa buruh asing negara tidak akan maju. Sekian, terima kasih. Itu saja daripada saya mewakili pihak kerajaan pada pagi ini.